Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Rabu 2 Mac 2022. RM2.525 juta diperuntukkan Kerajaan Negeri Sabah bagi inisiatif bantuan e-Kasih Dana Caruman Aisuri atau Baiduri yang bakal memanfaatkan 42,097 wanita di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Baiduri yang diperkenalkan dalam Belanjawan 2022 oleh Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS menunjukkan keprihatinan kerajaan membantu wanita di negeri ini. Katanya ia merupakan bantuan dalam bentuk dana awal caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara sekali bayar berjumlah RM60 bagi kategori e-Kasih selain memberi peluang wanita e-Kasih mendapat manfaat RM480 seorang daripada Kerajaan Persekutuan melalui KWSP. Ini adalah satu inisiatif baru yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri, di mana kita akan membantu untuk mereka mencarum dalam KWSP. Apabila kita bagi RM60 satu orang bagi mereka yang di bawah kategori e-Kasih ini, maka KWSP Kerajaan Persekutuan akan bagi RM480 dan mereka akan ada caruman RM540. So inisiatif ini adalah untuk membantu mereka yang terkesan kehidupan mereka dalam kategori e-Kasih. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran inisiatif bantuan e-Kasih Dana Caruman Aisuri Baiduri di Menara Kinabalu. Datuk Haji Jim menambah, Kerajaan GRS sentiasa prihatin terhadap pembangunan wanita, malah golongan wanita tidak terkecuali mendapat peruntukan khas dalam belanjawan setiap tahun, khususnya tahun ini yang memperuntukkan RM17.61 juta bagi memperkasa pembangunan wanita. Beliau turut meminta golongan wanita peka terhadap setiap perubahan, memanfaatkan setiap peluang dan menimba sebanyak mana ilmu dalam setiap program yang dilaksana kerajaan. Kerajaan negeri akan meminta Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan mengkaji semula pengeluaran sijil anak negeri yang dibekukan sejak 1982. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kajian perlu bagi memastikan mereka yang benar-benar layak mendapat keistimewaan sebagai anak negeri. Permohonan mereka, jadi mudah-mudahan ada satu penyelesaian supaya mereka yang layak betul-betul akan mendapat keistimewaan ataupun yang dipanggil Sino Native ini. Jadi ini terpaksa dikaji dan diperhalusi oleh jabatan yang berkenaan di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Datuk Haji Ji berkata demikian kepada media di Menara Kinabalu ketika diminta mengulas mengenai permintaan persatuan yang mewakili penduduk Sabah berketurunan Cina dan Kadazan Dusun Murut, KDM, agar kerajaan menarik balik penggantungan sijil anak negeri. Bermula semalam, Kerajaan Negeri memutuskan keseluruhan sektor penjawat awam beroperasi pada kapasiti penuh kecuali mereka yang dijangkiti COVID-19 dan kontak rapat berdasarkan status semasa dalam aplikasi MySejahtera. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan berkata sehubungan itu penjawat awam dinasihatkan agar sentiasa mematuhi SOP yang telah digariskan bagi membendung penularan COVID-19. Sementara itu, jumlah kes jangkitan baharu COVID-19 di Sabah terus menunjukkan penurunan dengan 2,158 kes semalam yang menjadikan jumlah keseluruhan 341,712 kes. Sebanyak 17 daripada 27 daerah di Sabah mencatatkan peningkatan, 9 daerah mencatat penurunan dan 1 daerah kekal. Sejumlah 99.31% daripada kes semalam adalah dalam kategori 1 dan 2, 6 kes dalam kategori 3 dan 4 dan 3 kes kategori 5. Dalam pada itu, sejumlah 5,294 pesakit sembuh dan 1,674 pesakit sedang menerima rawatan. 6 kematian direkodkan di 6 daerah. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah.
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia MOSTI dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI Sabah melancarkan program Rintis Sandbox Digital Internet of Things Sandbox IoT yang pertama di Malaysia Timur dan ke-8 di seluruh negara. Kewujudan sandbox ini akan dapat membantu memacu teknologi di negeri Sabah ini ke satu tahap yang kita sangat harapkan, iaitu semaksimumnya mungkin. Dan juga sebagai pusat untuk inovasi rakyat, inovasi penduduk di sini dapat kita bantu ke peringkat yang sehingga ke peringkat pemasaran. Datuk Yaakob berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran IoT Sandbox dan Majlis menandatangani memorandum persefahaman antara KSTI bersama Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation dan Universiti Teknologi MARA UiTMD Kota Kinabalu. Tambah Datuk Yaakob, kerajaan memandang serius usaha memperkasa modal insan agar sentiasa kompeten, berinovasi dan berdaya tahan dalam membina masa depan negara sekaligus mempercepat peluang pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan teknologi. Digital IoT Sandbox yang terletak di Wisma Bandaraya terbahagi kepada 4 ruang iaitu Showcase Space, Maker Space, Thinking Space dan Pitch Space yang antaranya memfokuskan bidang pertanian, pelancongan dan perindustrian. 2 syarikat dibebas dan dilepaskan oleh Mahkamah Seksyen Sandakan daripada pertuduhan pembalakan haram di daerah Tongod 7 tahun lepas. Hakim Dharma Fikri Abu Adam membuat keputusan itu selepas pihak pembelaan berjaya membuktikan keraguan munasabah terhadap pertuduhan kepada syarikat Maxland Sendirian Berhad dan Better Green Sendirian Berhad. Berdasarkan fakta kes sebelum ini, kedua-dua syarikat berkenaan telah didakwa tanpa kebenaran atau lesen yang sah di bawah enakman hutan 1968 telah menebang sebanyak 503 pokok balak dalam hutan simpan terus Madi di daerah Tongod antara 5 September 2016 hingga 19 November 2017. Pertuduhan itu di bawah Seksyen 20/2 enakman hutan 1968 dan boleh dihukum di bawah seksyen sama. Sementara bagi pertuduhan kedua, kedua-dua syarikat itu didakwa tanpa kebenaran atau lesen yang sah di bawah enakman hutan 1968 telah menebang 54 pokok balak dalam kawasan tanah kerajaan di Kampung Lalampas di daerah Tongod pada tarikh dan tahun sama pertuduhan pertama. Kesalahan itu di bawah Seksyen 23/2 Enakman Hutan 1968 dan boleh dihukum di bawah seksyen sama. Kedua-dua syarikat tersebut diwakili Peguam Ronnie Cham & Co. Bagaimanapun, pihak pendakwaan akan membuat rayuan dalam tempoh 14 hari bergantung kepada arahan Timbalan Pegawai Pendakwa Raya. Sementara barang yang disita akan dikembalikan dalam tempoh sama sekiranya tiada rayuan dibuat oleh pihak pendakwa. Kes tersebut difailkan Disember 2019 dan mula didakwa pada 20 Januari 2020 sebelum dibicarakan bermula Mac tahun sama. Pindaan rang undang-undang RUU berkaitan Perjanjian Malaysia MA63 2021 dilihat lebih signifikan berbanding usul pindaan RUU MA63 2019 kerana ia bukan sahaja mengembalikan perkara 1/2 malah meminda perkara 160/2 untuk menambah baik tafsiran dengan memasukkan istilah Persekutuan Malaysia dan Hari Malaysia. Menurut pensyarah program sejarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Bill Chebala, dari segi perundangan ia memperkukuhkan kedudukan Sabah dan Sarawak yang mempunyai hak dan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang tidak boleh dipertikaikan atau dicerobohi. Perlembagaan Persekutuan Malaysia turut memperuntukkan banyak perkara berkaitan hak perlindungan dan kepentingan khas kepada Sabah dan Sarawak. Justru
hak perlindungan dan kepentingan Sabah dan Sarawak berupaya diperkukuhkan melalui pindaan RUU MA 63 2021, bukan sekadar berstatus wilayah tetapi memanfaatkan pembangunan pesat untuk rakyat Sabah dan Sarawak. Pada 23 Disember 2021, pindaan ini dibentangkan di Dewan Negara dan mencapai sokongan majoriti, seterusnya diluluskan. Profesor Madya Dr. Bilcher berkata demikian dalam webinar implikasi RUU MA 63 di Kota Kinabalu. Bayaran Bantuan Keluarga Malaysia BKM tambahan yang dihaskan bagi penerima kategori isi rumah ibu bapa tunggal IBT dan warga emas yang diumumkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz melalui bajet 2022 terus mendapat reaksi positif. Tinjauan kru RTM terhadap penerima BKM di Penampang mendapati mereka bersyukur kerana kerajaan sekali lagi memberikan bantuan tersebut. Duit itu untuk perbelanjaan keluarga. Oleh kerana kami tidak ada kerja, bila kami dapat duit, kami perbelanjaan untuk keluarga dan anak-anak kami di kampung. Tidak lupa juga terima kasih banyaklah kepada Perdana Menteri kita untuk kasih sekolah budak lah. Masih lagi untuk ada penambahan sedikit lah untuk belanja budak-budak begitu. Saya berterima kasih oleh kerana kerajaan telah membantu kami dengan bantuan BKM. Boleh saya guna dengan beli barang yang berpatutan lah kepada apa yang boleh diguna pakai supaya kita tidak salah guna itu duit. Bantu keluarga untuk majukan bisnes lagi dan macam-macam lah yang boleh kita buat untuk perniagaan. Alhamdulillah kami sangat bersyukur sebab kerajaan prihatin kepada kesusahan rakyat. Memang kami amat susahlah sekarang ni. Bisnes pun kadang-kadang tutup sebab kopi kan. Jadi kalau ada tambahan itu bolehlah memenuhi keperluan kita. Dan mungkin juga boleh kami buat modal dan alhamdulillah kami sangat bersyukurlah. Bantuan tambahan RM500 diberikan kepada penerima kategori isi rumah berstatus IBT yang mempunyai anak dan menepati syarat, selain tambahan RM300 kepada penerima kategori isi rumah berstatus warga emas. Ia bagi meringankan kos sara hidup rakyat berpendapatan rendah. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Keluarga Malaysia dapatkan vaksinasi bagi melindungi diri daripada COVID-19. Saya Imran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat. Bermacam warna dan lapisan agama bersatu